zaman dulu zaman saya dulu lah, kalau bergaduh memang ada lah kan, memang dia kalau gaduh main tikam lah, main pasal dia banyak game fight. Penjara Pudu atau dahulunya dikenali sebagai Pudu Gul dibina pada Februari 1891 dengan menggunakan banduan sebagai tenaga kerja dan menggunakan bahan-bahan yang dibawa dari segenap penjuru Empayar British. Penjara ini dibina di atas bekas tapak perkuburan Cina yang berpaya seluas 10 hektar di Jalan Hang Tuah berhadapan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur. Pembinaan penjara ini dibuat secara berperingkat dan berdiri tersegam sepenuhnya pada tahun 1895. Penjara Pudu dibina dengan 5 blok utama tahanan, hospital, dapur, bengkel, perumahan wadah dan pegawai Inggeris. Perbelanjaan pembinaan keseluruhannya pada zaman itu mencapai RM320,000. Pada awal pembinaannya, Penjara Pudu hanya berkeupayaan memuatkan seramai 600 orang pesalah. Pudu menjadi satu simbol kekuasaan British yang menggerunkan serta sistem pengadilannya yang tegas. Sebelum pembinaan Penjara Pudu, beribu-ribu orang Cina yang miskin bergelut untuk mencari kekayaan di dalam payah hutan berlumpur yang penuh dengan penyakit. Pada ketika itu, Kuala Lumpur adalah sebuah tempat yang tidak mempunyai undang-undang di mana geng yang bersaing bergaduh sesama sendiri untuk menguasai sarang-sarang perjudian. Nyawa mereka, para penduduk termasuk mangsa-mangsa perang geng yang ganas ini, berakhir di tanah perkuburan yang luas ini. Di atas tanah perkuburan inilah pihak British membuat keputusan untuk membina sebuah penjara. Penjara Pudu ditutup secara rasmi pada 31 Oktober 1996. Penutupan Penjara Pudu ini dilakukan penuh istiadat oleh Jabatan Penjara dengan disaksikan oleh Datuk Zaman Khan, Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu. 4 anggota dari Maktab Penjara Kajang meniupkan tetuang dengan lagu Last Post bermaksud berundur bagi mengiringi upacara menurunkan bendera penjara di pekarangan pintu masuk Penjara Pudu tepat jam 9.10 pagi. Upacara ini dilangsungkan selepas operasi pemindahan banduan seramai 1,580 orang dari Penjara Pudu ke Penjara Sungai Buloh yang diketuai oleh Timbalan Pengarah Penjara Omar Muhammad dan selesai kira-kira jam 8 pagi. Semasa penutupan penjara ini, para wartawan dibenarkan masuk dan mengaku berasa tidak selesa dan gerun, menyatakan rasa insaf dan tidak mahu menjadi penghuni penjara walaupun sehari. Selepas penutupan penjara ini pada 3 Mei 1997, orang awam dibenarkan oleh kerajaan untuk mengunjungi penjara tersebut yang telah dijadikan galeri untuk merasai sendiri suasana di dalamnya. Secara tidak langsung, Penjara Pudu telah menjadi penjara keempat di dunia dan yang pertama di Asia membuka pintunya kepada masyarakat. Bagaimanapun, tidak lama selepas itu, galeri tersebut berakhir dan Penjara Pudu mula hilang arah dan menempa nasib buruk. Bangunan penjara ini banyak menyembunyikan kisah di sebalik temboknya dan 1,001 kenangan kepada penghuninya dan kepada mereka yang bertugas 24 jam tanpa henti menabur bakti tidak mengira siang dan malam. Walaupun terselit dalam lipatan sejarah dan tersungkur menyembah bumi, namun pintu gerbangnya yang bercat putih dan terpahat tahun 1895 masih utuh, gah berdiri memisahkan dan menyekat ribuan penjenayah dari dunia luar. Tapak penjara ini pernah dikelilingi lukisan mural sepanjang 384 meter dengan ketinggian 4.5 meter, terukir indah pada setiap inci tembok. Mural ini dihasilkan pada tahun 1984 oleh seorang banduan bernama Kong Yeng Chong yang menggunakan 2,000 liter cat dan telah dicatat dalam Guinness Book of Records sebagai mural terpanjang di dunia. Walaupun dia telah dibebaskan, Kong kembali ke Pudu untuk menyiapkan karya agungnya sebagai seorang lelaki bebas.
akta yang melibatkan hukuman mati ketika itu ialah Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Kanun Kesisaan Akta 574, Akta Penculikan 1961, Akta Senjata 1960, Akta Angkatan Tentera 1972 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Di dalam penjara, setiap banduan diberi layanan yang sama. Penjara itu tidak membezakan kaum dan kelas. Tidak ada pengelasan yang khusus menurut jenayah. Semua banduan ditempatkan di sini sama ada mereka pembunuh, perompak, perogol atau penculik. Penjara Pudu memiliki 240 sel dan hanya boleh memuatkan 5 orang banduan bagi setiap satu sel yang berkeluasan lebih kurang 5 kali 15 kaki. Penjara bersejarah ini pernah menempatkan bilangan banduan tertinggi iaitu seramai 6,550 orang pada tahun 1985 yang sepatutnya hanya boleh memuatkan 2,000 banduan sahaja, menyebabkan ada banduan yang mengambil kesempatan melarikan diri dari penjara itu. Peningkatan bilangan banduan ini juga memaksa mereka tidur secara bergila-gila dalam suasana panas dan ada yang tidur kepalanya berhampiran tong najis sehingga kan meminta belas ihsan wadah penjara di tengah malam. Di dalam sel bilik penjara ini tidak mempunyai tandas dan mereka hanya dibekalkan dengan tong najis kecil berwarna hitam sekiranya hendak membuang air besar. Untuk kedua-dua banduan dan wadar, hari mereka bermula sebelum fajar. Setiap hari pada pukul 7 pagi, wadah penjara bertugas akan membuat rutin pemeriksaan khas dan membuka sel dengan 600 buah kunci mangga dan pintu sel dibuka luas. Mahu tidak mahu, mereka terpaksa menghirup udara yang kurang menyenangkan datang dari sel banduan ini. Pada pukul 8 pagi pula, para banduan akan keluar dari sel mereka dan mengangkut tong najis masing-masing untuk dibawa keluar dan dibersihkan. Setelah selesai, mereka akan bersarapan sehingga pukul 9 dan seterusnya melakukan pekerjaan seperti tukang kasut, tukang kayu dan tukang jahit. Secara rasmi, hari para banduan akan berakhir pada pukul 10 malam apabila para wadah mengunci mereka di dalam sel masing-masing. Bagi banduan, apabila pintu sel itu bertutup rapat ketika malam menjema, terdapat peringatan yang menggoda tentang kehidupan di luar. Pada waktu tengah malam, mereka mendengar bunyi dari gerai makanan di luar dan hanya mampu menghidu bau makanan apabila angin bertiup dan bertanya pada diri masing-masing bila akan dapat merasai makanan enak semula. Bagi banduan berbangsa Cina, pada setiap minggu mereka diberikan menu makan daging kinzi, manakala tray makanan dan dapur bangsa Melayu dan India diasingkan agar tidak bercampur. Namun begitu, catuan makanan kepada bangsa Cina ini telah dimansuhkan selepas tahun 1982 kerana tiada pembekal daging kinzi ke penjara ini. Beberapa tragedi hitam yang tidak akan dilupakan pernah berlaku sepanjang kewujudan penjara ini. Mengikut catatan Arsip Negara, pada Ogos 1895 telah berlaku satu tragedi wabak taun atau kolera dan hujan lebat luar biasa yang mengganggu kelancaran penempatan para banduan dan pembangunan bangunan tersebut. Pudu telah dikuarantin. Para banduan menjadi lemah di sel mereka akibat diserang oleh bakteria pembawa maut. Beratus-ratus banduan telah mati dalam keadaan yang mengerikan. Akhirnya, pegawai perubatan penjara itu, Dr. E.A.O. Travers, yang akhirnya telah berjaya mencari punca mengapa Pudu menjadi perangkap maut untuk para banduannya. Travers menyedari bahawa wabak tersebut berpunca daripada sistem bekalan air penjara yang bergantung kepada perigi lama milik tanah perkuburan Cina. Pemeriksaan oleh pihak berkuasa penjajah British mendedahkan bahawa air di dalam telaga itu telah tercemar teruk dengan bakteria berbahaya dan mereka telah mengambil masa selama 3 tahun untuk membendung wabak tersebut. 4 banduan ketika itu sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah didapati bersalah di bawah Akta Senjata Api merancang untuk melarikan diri dari penjara ini ketika sedang menjalankan kerja membersihkan pakaian. Keempat-empat banduan tersebut ialah Safai Osman, Lim Gai Kong, Chong Yu Lui dan Sao Tiem Chai membuat cubaan memanjat pondok kawalan yang sedang dalam proses pengubahsuaian dan terus terjun dari tembok setinggi 5 meter. Mereka
mereka menggunakan tuala untuk melapik kawat berduri dan terus memanjat pagar. Salah seorang daripada banduan tersebut dengan beraninya telah membaling pasir ke muka Wadar yang sedang bertugas ketika kejadian. Namun Chow Yat Sang patah kakinya ketika terjun dari tembok dan berjaya ditangkap semula oleh Wadar-Wadar yang mengejar banduan tersebut. 3 daripada mereka menaiki motosikal yang dirampas daripada pengedar surat khabar yang lalu di situ dan seterusnya menuju ke Jalan Brunei Kuala Lumpur. Penjara ini pernah mencatatkan sejarah hitam berikutan penawanan 2 tebusan. Segalanya bermula pada pagi Jumaat 17 Oktober 1986 ketika banduan sedang berada di klinik penjara untuk menjalani rutin pemeriksaan kesihatan yang diketuai oleh Dr. Razi Jaafar, seorang pakar kulit, dan dibantu oleh pembantunya Abdul Aziz Abdul Majid. Bunyi siren dibunyikan membelah kesunyian pagi dan menggemparkan suasana di penjara itu, menandakan sesuatu telah terjadi. Chua Chep Seng atau lebih dikenali sebagai Jimmy Chua merupakan bekas inspektor polis di Singapura, menjadi ketua dalam penawanan ini bersama-sama dengan 5 orang kuncunya iaitu Lam Hock Sang, Eng Lai Huat, Sim Ah Lau, Yap Chi Kiong dan Pang Bun Ho. Kesemua individu yang berada di klinik penjara tersebut dikejutkan dengan serangan 6 orang banduan ini dengan menggunakan gunting dan peralatan perubatan sebagai senjata. Chua menuntut supaya pihak berkuasa penjara membebaskannya bersama kuncu-kuncunya dan berjanji akan membebaskan tebusan selepas permintaan mereka ditunaikan. Mereka juga menuntut 2 buah kereta untuk membolehkan mereka melarikan diri ke satu tempat yang dirahsiakan. Namun, Ketua Pengarah Penjara Datuk Ibrahim Haji Muhammad memaklumkan kepada pemberita bahawa tuntutan ini tidak akan dilayan. Akibat daripada kejadian ini, penjara Pudu berada di bawah perintah berkurung selama 1 minggu. Selama 1 minggu inilah para banduan tiada aktiviti luar, tidak boleh mandi dan hanya dibenarkan untuk membersihkan tong najis sahaja. Pasukan Unit Tindakan Khas UTK Polis Diraja Malaysia seramai 12 orang berjaya menyelinap masuk tanpa disedari oleh Jimmy Chua dan kuncu-kuncunya, dan akhirnya mereka berjaya ditahan oleh pasukan UTK tanpa berlakunya pertumpahan darah. Kesemua mereka kemudian dibawa ke muka pengadilan pada 18 April 1987 dan didakwa di Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 3/1 Akta Colik 1961. Keenam mereka kemudiannya didapati bersalah dan akhirnya digantung mati pada 10 Oktober 1989. Jimmy Chua merupakan banduan ke-108 yang mati digantung di dalam penjara Pudu. Ekoran daripada krisis tebusan ini terdapat perdebatan yang hangat tentang masa depan penjara Pudu. Apabila semuanya berakhir, jelas sekali hari-hari penjara Pudu hanyalah berfungsi sebagai penjara yang bakal berakhir. Penjara ini pernah menempatkan tokoh politik terkenal yang terlibat dengan kes berprofil tinggi ketika itu. Pada 24 November 1976, bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Harun Idris telah ditangkap atas tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kesemua dakwaan tersebut dikatakan berlaku dalam tempoh 6 tahun bermula daripada bulan Januari 1969 sehinggalah 1975. Dia dituduh atas kesalahan menerima rasuah sebanyak RM250,000 daripada HSBC Bank berbentuk derma politik untuk kelulusan pemberian sebidang tanah milik negeri Selangor untuk projek pembinaan ibu pejabat HSBC. Dia kemudiannya dipenjara selama 2 tahun di penjara Pudu selepas didapati bersalah menerima rasuah tersebut dan wang tersebut dipulangkan kepada kerajaan. Pada ketika itu juga, dia memegang jawatan sebagai pengerusi Bank Rakyat, didakwa menggunakan kedudukan tersebut untuk memanipulasi jualan saham bank tersebut bagi mendapatkan dana untuk menganjurkan pertandingan tinju antara legenda Muhammad Ali dan Joe Buckner di Malaysia. Akibat daripada tindakan itu, dia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Ekoran peranannya sebagai perancang utama. Kejadian ini juga telah menyebabkan Bank Rakyat terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM7.9 juta. Namun pada 1 Ogos 1989,
dia dibebaskan oleh Lembaga Pengampunan dan pada 31 Ogos 1981 Yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Haji Ahmad Shah memberi pengampunan kepadanya sempena Jubli Perak Merdeka setelah membuat pertimbangan ke atas laporan penjara dan jasa-jasanya. Pada 6 Mac 1983 pula, bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Mokhtar Hashim telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Hakim Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas tuduhan membunuh Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan Datuk Muhammad Taha Talib akibat perebutan jawatan dalam politik UMNO. Setelah beberapa tahun ditahan di penjara Pudu, dia diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan hukuman ditukar kepada penjara seumur hidup dan dibebaskan lebih awal dari penjara iaitu pada 10 Julai 1991. Penjara Pudu juga adalah maligai terakhir buat beberapa penjenayah terkenal di negara ini. Penjara ini juga pernah menempatkan penjenayah terkemuka dan berbahaya seperti Botak Chin atau nama sebenarnya Wong Swee Chin yang dikategorikan sebagai penjenayah ganas di Malaysia yang melakukan pelbagai siri rompakan bersenjata dan samun di sekitar Lembah Kelang pada penghujung tahun 70-an. Pada 2 Januari 1981, berlakunya peristiwa ngeri yang hampir meragut nyawa 3 orang wadar apabila ditikam oleh Botak Chin ketika mengiringinya untuk membersihkan tong najisnya. Di lorong bilik banduan akhir, Botak Chin mendapat perhatian istimewa kerana dia adalah banduan pertama yang dibenarkan keluar sel untuk membersihkan tong najis dan bersenam. Selepas dia selesai, barulah banduan lain akan dibawa keluar. Botak Chin dibenarkan keluar sel sejam sehari dan terpaksa menghabiskan baki masa 23 jam di dalam sel. Dia tidak dibenarkan bercampur dengan banduan lain bagi mengelak kejadian tidak diingini. Akhirnya pada 11 Jun 1981 pada usia 28 tahun, Botak Chin menemui ajalnya di tali gantung dan sebelum menjalani hukuman tersebut, dia pernah menyiram air kencingnya pada seorang wadar. Sehingga kini pisau sepanjang 4 inci yang digunakan oleh Botak Chin ketika menikam 3 orang wadar penjara itu masih menjadi persoalan kerana tiada siapa mengetahui bagaimana penjenayah itu boleh mendapatkan senjata tersebut. Pada bulan Julai 1986, 2 orang pengedar dadah berbangsa Australia telah menjadi banduan asing pertama yang dihukum mati di Malaysia. Kevin John Barlow dan Brian Jeffrey Chambers telah ditahan di lapangan terbang antarabangsa bayi lepas Pulau Pinang kerana membawa 141.9 gram dadah jenis heroin. Mereka akhirnya telah didapati bersalah dan dihukum gantung di penjara Pudu pada 7 Julai 1986. Ibu Barlow iaitu Barbara Barlow dilaporkan menyediakan minuman untuk membuatkan anaknya mabuk sebelum hukuman dijalankan. Dia menyediakan campuran 75 pil tidur ke dalam alkohol dan diseluduk masuk ke dalam penjara dalam botol plastik kecil yang disembunyikan di dalam beg tangannya. Kes ini turut menjadi perhatian kerana menyebabkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan Australia ketika itu bertukar panas buat seketika kerana Australia berpendapat hukuman gantung adalah hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Bagi banduan, bergaduh adalah soal maruah. Nyawa tidak berharga. Dendam tidak pernah dilupakan. Jika mereka tidak berpuas hati, mereka akan terus bergaduh dalam sel pada sebelah petang. Sekiranya berlaku pergaduhan di kalangan banduan secara individu, mereka dikehendaki memaklumkan kepada pegawai penjara untuk bertarung di dalam gelanggang dengan kerelaan sendiri dan tiada unsur paksaan. Gelanggang tinju di dataran batu rumah dalam penjara ini akan dibuka pada hari Ahad untuk tontonan ribuan banduan. Menurut cerita, dataran ini adalah tempat banduan menjalani hukuman pecah bongkah batu pada zaman pendudukan Jepun Perang Dunia Kedua dahulu. Berhadapan dengan konfrontasi yang ganas pada setiap hari, wadah-wadah mempunyai satu hukuman terakhir kepada banduan, iaitu sel kurungan seorang diri. Para banduan menggelar tempoh kurungan seorang diri itu sebagai pergi ke Genting Highland, namun tentu sekali ia bukanlah satu percutian. Sel kurungan seorang diri itu kecil, gelap dan busuk.
tempoh dikurung di dalam tempat ini mampu menjejaskan keadaan mental lelaki paling tegar sekalipun. Para banduan yang dihukum kurung seorang diri hanya menerima roti dan air sahaja. Ini adalah siksaan buat lelaki Asia yang biasa memakan nasi setiap hari. Apabila berada di dalam penjara, keadaan terdesak akan mencetuskan ilham penciptaan dan para banduan mempunyai banyak masa untuk menghasilkan idea-idea baru kerana ingin merasa sesuatu yang lebih manis daripada catuan harian nasi atau roti. Ada di antara mereka yang telah berjaya mencari jalan untuk membuat kek yang lazat. Tukang-tukang masak penjara itu menggunakan peralatan ringkas yang boleh ditemui di dalam setiap sel. Sebelum penjara Pudu ditutup, pernah diceritakan bahawa salah satu bahagian penjara yang banyak melakarkan cerita misteri ialah di Blok D. Blok ini menempatkan bilik akhir dan bilik gantung yang menyaksikan 180 pesalah menjalani hukuman gantung dari tahun 1960 hingga 1993 akibat pelbagai kesalahan berat. Di bilik terakhir inilah banduan dikatakan akan meratap, menangis, menjerit, bercakap seorang diri dan pelbagai lagi perlakuan kerana menyesali kesalahan mereka yang lalu. Mereka menjadi sedemikian kerana dikatakan tidak kuat semangat untuk menghadapi ajal keesokan harinya yang telah diketahui mereka. Kedudukan penjara ini di dalam kawasan segitiga emas Bukit Bintang yang pesat membangun dengan bangunan pencakar langit, dan kesesakan arus lalu lintas menyebabkan bangunan penjara ini tidak lagi dapat dipertahankan dan terpaksa akur kepada arus pembangunan. Akhirnya penjara bersejarah ini terpaksa ditutup selain tidak mampu menampung jumlah banduan yang semakin meningkat setelah lebih 100 tahun beroperasi serta mengalami masalah kekurangan anggota penjara. Pada tahun 2010 apabila Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Ahmad Fuad Ismail mengumumkan cadangan merobohkan tembok penjara Pudu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pelebaran dan laluan bawah tanah di Jalan Pudu. Ia memberi isyarat bahawa penjara yang menyimpan 1001 kenangan yang nyata dan misteri itu akan hanya tinggal dalam lipatan sejarah. Namun lebih 1000 orang telah berkumpul di tengah Kuala Lumpur untuk memprotes perobohan sebuah bangunan yang dianggap bersejarah bagi sesetengah warga kota. Apa yang mereka perjuangkan bukanlah sebuah istana atau kuil tetapi penjara Pudu yang gelap dan menggerunkan. Di pihak yang lain pula, penjara lama yang usang itu tidak mempunyai tempat lagi di tengah-tengah kota yang bertenaga dan maju ini. Menjelang Disember 2012, semua bangunan di dalam penjara Pudu telah dirobohkan dengan hanya sebahagian daripada dinding luar dan pintu utama masih berdiri. Seorang bekas gangster dan banduan di penjara tersebut, Tan Ah Lek, telah menghabiskan masa selama 5 tahun di penjara yang tersegam ini sebelum insaf. Padanya, Pudu adalah satu simbol penembusan diri yang teguh dan patut dipelihara untuk memberi amaran kepada generasi akan datang bahawa perbuatan jenayah itu tidak berbaloi. Penjara memang sebuah tempat yang kotor tetapi kaya dengan sejarah. Ia mampu mempengaruhi manusia dan tidak patut dirobohkan. Kini penjara Pudu sudah dirobohkan, rebah terpaksa akur pada arus pembangunan moden dan digantikan dengan penjara Sungai Buloh yang terletak 36 km dari Bandaraya Kuala Lumpur. Namun pelbagai kenangan tersemat di hati, khususnya kepada para petugas dan bekas banduan. Ingatan pastinya akan dibawa sehingga ke akhir hayat. Mungkin kini ada di antara para petugas yang sudah bersara, namun semangat keberanian mereka patut dipuji. Perlu diterapkan dan dihayati ke dalam jiwa setiap petugas penjara di seluruh tanah air. Buat banduan pula, harapan untuk kehidupan yang lebih baik sentiasa ada sebaik sahaja tamat tempoh pemenjaraan mereka.